أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Ia menurunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran. Dengan mengandungi kebenaran, ia mengesahkan isi-isi kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dan ia juga yang menurunkan kitab-kitab Taurah dan Injil sebelum Al-Quran diturunkan, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan ia juga yang menurunkan Al-Furqan, yang membedakan antara yang benar dengan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu adalah bagi mereka azab seksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi berhak membalas dengan azab seksa pergulungan yang bersalah. Ayat-ayat yang dibaca ini permulaan surah Al-Imran. Kita akan tafsirkan surah Al-Imran. Surah Al-Imran termasuk dalam surah-surah yang panjang dalam Quran. Di samping surah Al-Baqarah yang tertafsir dulu, surah Al-Imran, surah yang panjang, yang panjang-panjang. Termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah setelah tegaknya negara yang berdaulat di Madinah Munawwarah. Surah yang banyak menyatakan di dalamnya hukum-hukum syariat, melaksanakan pemerintahan negara dan hidup bermasyarakat. Di samping menyatakan perkara akidah. Terkandung dalam surah ini dua rukun yang penting daripada rukun agama. Yang pertama, rukun akidah. Rukun beriman. Merupakan perkara yang penting yang menentukan sah dan tidak sahnya amal kita. Dengan ditegakkan dalil-dalil dan hujah-hujah berkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun syariat. Khususnya berkait dengan peperangan dan jihad fisabilillah. Disebut dalam surah ini. Dalam bahagian yang pertama, ayat-ayat mensabitkan keesaan Allah, kenabian dan kerasulan yang diutus oleh Allah. Benarnya Al-Quran menolak kekeliruan golongan ahli kitab terhadap Islam dan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surah Al-Baqarah dahulu banyak menceritakan tentang kumpulan ahli kitab orang-orang Yahudi. Ahli kitab ini ada dua, yang pertama Yahudi, yang kedua Kristian. Surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang orang Yahudi. Ada surah Al-Imran ni banyak menceritakan tentang orang Kristian. Tentang Yahudi banyak disebut dalam surah Al-Baqarah. Al-Imran menceritakan penyelewengan orang-orang Kristian. Bukan sahaja mereka salah dalam kepercayaan pada Tuhan, membohongi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga salah akidah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dengan menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, Maryam itu isteri Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mereka pun tak faham nak tafsirkannya. Surah Al-Imran memberi jawapan kepada orang Kristian yang salah akidah mereka
diturunkan khusus kepada orang Kristian Najran yang datang menghadap Nabi SAW yang kata baca kisahnya. Di mana dia datang rombongan jumpa Nabi. Siapa masa nak semayang, cara Kristian dan lebih benar dia semayang dalam masjid. Ini kelonggaran. Semayang, caramu. Dia semayang dalam masjid. Lepas tu dengar balik, berujah balik. Allah Ta'ala turunkan surah Al-Imran untuk menjawab. Kemudian mencabar, bermubahalah. Bermubahalah dengan makna Tuhan tu laknat pada siapa yang bohong. Kita akan baca. Lalu mereka takut nak membalas. Dia tahu Nabi ini betul sungguh. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua dan menceritakan tentang hukum syariat berkait dengan kewajipan haji, jihad, riba dan hukum mereka yang tidak memberi zakat. Secara panjang menerangkan tentang peristiwa Badar dan peristiwa Uhud. Peristiwa Badar yang memberi kemenangan kepada Islam. Dalam keadaan orang Islam jumlahnya sedikit, musuh lebih ramai. Allah memberi kemenangan dan pertolongannya. Perang Uhud pula dalam keadaan orang Islam lebih ramai daripada perang Badar. Nabi menyusun satu strategi yang sangat baik dalam perang Uhud. Strategi yang pintar dan bijak. Ada pasukan berkuda, markah besar, sayap kanan, sayap kiri, barisan depan, kaki, semua ada macam pasukan bola disusunnya. Dan ada pasukan pengawas duduk atas bukit. Tiba-tiba ketua pasukan, bukan ketua, pengikut-pengikut tak ikut arahan ketua yang ditugaskan. Lalu Allah mengajar mereka dalam perang Uhud. Perang yang menguji orang Islam, perang Uhud ni. Memisahkan di antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Banyak pengedaran berkait dengan rahsia jihad fi sabilillah dan ditutup dengan satu penutupan yang sangat menarik kepada orang yang berjihad pada jalan Allah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian daripada musuh kamu, lawan kamu. Warabitu, dan bertugaslah kamu di mana kamu diletakkan. Jangan lari daripada tugas. Ribat. Ribat yawmin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Bertugas satu hari dalam perjuangan menegakkan Islam lebih baik pada dunia dan segala isinya. Kelebihannya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dalam berjihad bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu menang. Menang dalam perjuangan menentang musuh dan menang di hari akhirat. Kemenangan yang paling besar. Itu penutup pada surah ini. Firman Allah Ta'ala Alif Lam Mim. Dimulakan dengan huruf Alif Lam Mim. Yang telah diterangkan dahulu, ada ulama yang serah pada Allah Ta'ala. Ada ulama menafsirkan alif ada makna, lam ada makna, yang ada sudah ditafsir dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan malaikat dia. Perkataan Allah satu perkataan yang tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Kerana Allah ni makna dia seluruh al-asmaul husna. Dulu perkataan Allah. Dia saja Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang bernama dengan nama-nama yang baik. Itu perkataan Allah. Dikenali lafzul jalalah, lafaz yang sangat besar. Walaupun orang kafir sebut Allah, tapi tak siapa maksud dia. Kita orang Islam saja. Dia sebut Allah, tetapi dia sembah berhala. Dia sembah salib. Dia pakai hukum dia sendiri, tolak hukum Allah Ta'ala. Tak menepati dengan Allah. Kalau Allah ni, mestilah sembah dia saja, pakai hukum dia saja. Tak pakai hukum yang dia tidak izin. Kecuali Allah Ta'ala izin buat hukum. Tak apa. Itu mana Allah.
La ilaha illahu, yang tak ada Tuhan lain daripadanya dengan sebenar. Orang boleh buat, orang boleh reka, itu tak sebenar, salah, sesat. Tuhan yang sebenar Allah saja. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang kekal hidup selama-lamanya, yang tak mati sekali-kali. Yang tak mengantuk, tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk pun tak ada, tidur pun tidak. Itu Allah Ta'ala. Orang lain hidup juga, ada masa mengantuk, ada masa tidur, ada masa mati. Pokok ada masa layu, masa subuh. Allah Ta'ala hidup yang sempurna, yang kekal, yang sedia ada, tak ada mula bagi adanya. Al-Qayyum, yang berdiri mentadbir urusan-urusan hambanya dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala tak berhajat pada yang lain. Berdiri dengan sendirinya. Nazzala alaika al-kitaba bil haqq, dia menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kitab, yakni Al-Quranul Karim, dengan hujah-hujah yang benar, kenyataan-kenyataan yang nyata, yang tepat. Quran adalah kitab yang benar. Tak ada bohong sedikit pun. Cerita-cerita zaman dulu memang benar berlaku, dibukti oleh ahli sejarah. Perkara yang terkini tentang angkasa lepas, bintang-bintang keluar di langit, matahari, bulan yang beredar, segala kenyataan Quran adalah benar. Saintis dapat buktikan dengan alat-alat moden, canggih yang dilihat dengan teropong. Segala sifat-sifat peredaran bulan, matahari, bintang-bintang keluar disebut di Quran adalah benar. Oleh kerana itu maka hukum-hukum dia adalah benar. Maka janji-janji hari kiamat dalam Quran adalah benar. Mari kita percaya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya. Yang ada hadapan. Apa yang Nabi buat, Nabi laksanakan, Nabi nyata adalah benar. Wa anzala at-Taurat wal Injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-Furqan. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yang wajib kita beriman. Dia sebut dua kitab yang besar kepada ahli kitab. Kitab Taurat bagi orang Yahudi diturunkan Nabi Musa AS, dan kitab Injil diturunkan Nabi Isa AS. Adapun dia banyaknya Injil, siapa beratus-ratus Injil. Sekarang ni tinggal 4 Injil: Matthew, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, macam-macam nama Injil, Injil Barnabas. Padahal satu Injil saja, ini sudah dipindah, sudah diubah. Injil yang asal adalah benar, yang dibuat Nabi Isa AS. Yang disuruh beramal dengan Taurat, Nabi Isa disuruh beramal dengan Taurat, perjanjian lama disebut dalam itu. Tapi orang Kristian menolak sebahagian, menerima sebahagian. Yahudi pula menolak Injil. Kita terima belaka Taurat dan Injil yang asal. Wajib kita beriman kepadanya, walaupun hukum-hukum yang ada dalamnya sebahagian besar sudah dinasahkan, kecuali hukum akidah. Min qablu, dahulunya, hudal linnas, memberi tunjuk pada manusia. Wa anzalal furqan, dan menurunkan kitab yang membezakan di antara hak dan batil, benar dan salah, sesat dan betul. Itu kitab Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada manusia, petunjuk, setelah disebut dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Disebut surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Dahulunya Taurat dan Injil, sekarang Al-Quran diturunkan selepas Taurat dan Injil. Kitab Allah yang diturunkan kemudian, mengekalkan perkara dasar dan rukun, menetapkan hukum syariat. Yang ada yang berubah kerana perubahan masa, situasi dan realiti. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan ayat-ayat Allah dengan kebatilan, menolak kebenaran, menerima kebatilan, lahum adzabun syadid, diberi amaran yang keras. Ke atas mereka azab yang sangat besar, yang sangat dahsyat pada hari akhirat. Wallahu azizun dzuntiqam.
Dan Allah itu maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Aziz yang maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah Ta'ala. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia. Dalam dunia hari ini pun jatuh laksana gugurnya daun kayu satu demi satu. Itulah kuasa besar dunia. Rom, Parsi jatuh. Jerman, Jepun jatuh. Britain jatuh. Amerika, British jatuh. Semua jatuh. Yang kekalnya kuasa Allah Ta'ala tadi. Bahkan orang Islam yang berkuasa pun, bila tinggal Islam, jatuh juga. Yang kekalnya ialah kuasa Allah Ta'ala. Selagi orang Islam ikut petunjuk Quran, maka terus berkuasa. Bila tinggal Quran, jatuh. Tinggal Quran, jatuh. Kerajaan Osmaniyah dulu jatuh kerana meninggalkan Quran. Itulah kerajaan Abbasiyah jatuh, tinggal Quran. Umayyah jatuh, tinggal Quran. Khulafa Rasyidin dengan matinya khalifah-khalifah. Lain. Zaman Khulafa Rasyidin, zaman orang berpegang dengan Quran. Habis zaman itu dengan matinya Khulafa Rasyidin. Adapun jatuhnya Umayyah, jatuhnya Abbasiyah dengan sebab meninggalkan Islam. Begitulah keadaannya kemudian. Allah Ta'ala maha perkasa, tak ada siapa yang mengalahkan. Dzuntiqam, yang maha membalas. Siapa yang derhaka, Allah Ta'ala balas. Dengan balasan yang adil dihisab pada hari kiamat kelak. Tak boleh elok dia berbalasan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dialah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripadanya ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu-ibu atau pokok isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sama-sama tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenarnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, sambil berkata kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami,
Dan dialah yang mengambil pelajaran malaikat. Dan tiadalah yang mengambil pengajaran malaikat orang yang berfikiran. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurnialah pada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang akan menghimpunkan sekian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari-hari kiamat yang tidak syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Ayat ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi, mencipta manusia mengikut kehendaknya, khusus bagi menolak orang Kristian yang mendakwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan ada isteri pula. Ini ajaran mengarut, ajaran yang menyeleweng, salah. Sesungguhnya Allah tidak sunyi daripadanya sedikit pun di bumi dan di langit. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dalam ilmu Allah Ta'ala, tak ada sembunyi sikit pun. Sama ada yang nyata, yang gaib, makhluk yang nyata, manusia, yang ada di atas bumi, binatang, pohon kayu, batu dan sebagainya dapat dilihat. Awan-awan antara langit dan bumi, bintang, bulan, cakrawala yang dapat dilihat dengan mata kasar. Termasuk yang halus, termasuk yang gaib, malaikat, roh yang tak dapat dengan mata. Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala melihatnya. Itulah di ilmu Allah Ta'ala. Tak sembunyi daripada Allah sikit pun. Termasuk makhluk jin yang gaib, syaitan yang gaib. Allah Ta'ala tahu gerak-geri mereka, bukan saja manusia yang zahir. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang Tuhan yang membentuk rupa parah kamu dalam rahim-rahim ibu kamu, mengikut bagaimana kehendaknya. Sama ada lelaki, perempuan, cantik dan tak cantik. Semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Sejak dalam perut ibu, sejak air mani, benih, janin dalam rahim sehingga jadi manusia, diketahui nasibnya oleh Allah Ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan malaikat dia, Tuhan yang layak dia sembah, yang Maha Esa, yang menjadikan alam, yang layak beribadat kepadanya, uluhiyah dan rububiyah. Al-Aziz yang Maha Perkasa dalam pemerintahan, tak ada siapa yang boleh lawan dia. Al-Hakim yang Maha Bijaksana di dalam kejadian dan pemerintahannya. Menolak kepercayaan orang Kristian yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Isa manusia dibentuk dalam rahim ibunya Maryam, tanpa suami. Malaikat Jibril meniupkan roh. Jibril nak setubuh macam mana? Dia bukan lelaki, bukan puan, malaikat Jibril. Allah Ta'ala jadikan khusus, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah mengetahui apa yang gaib, apa yang nyata. Itulah dia Allah yang Maha Berkuasa. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Tuhan yang menurunkan kepada kamu akan kitab Al-Quranul Karim, kitab mukjizat. Kitab mukjizat, ilmu yang tak ada siapa boleh lawan Al-Quran ini. Ilmu yang hebat, ilmu agama dan ilmu dunia, segala-galanya. Termasuk ilmu sains, teknologi. Semua ada dalam Quran, bukan saja ilmu agama. Fihi ayatun muhkamat. Di dalamnya ayat-ayat yang muhkam,
yang nyata hukum hakam halal haram, betul salah, zalim adil, melampau tak melampau. Quran jadi sempadan. Yang muhkamat wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain lagi yang kamu tak tahu makna dia, tak tahu hakikat dia, antaranya huruf-huruf permulaan surah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui makna dan tujuannya yang sepenuhnya. Termasuklah benda yang gaib tentang hari kiamat, tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai contohnya, turun Nabi Isa AS di akhir zaman, dan lain-lain. Perkara yang kamu tak tahu nak menafsirkannya. Menyebut tentang Allah Ta'ala yang akal kamu tak boleh fikir, kamu kena percaya. Jangan samakan orang yang lain. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya sesat, dalam hati dia sesat, hati dia tak betul daripada awal lagi, seringkali menyalahgunakan ayat-ayat yang mutasyabihat ini, menafsirkan mengikut hawa nafsu, mengikut kemahuan dia, mengikut kehendak dia, dengan tafsir yang salah, sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang sesat itu meminda ayat Allah Ta'ala, menafsirkan ayat tak kena bermakna dan tepatnya. Jangan jadi macam penganut agama lain. Kita orang Islam mestilah percaya pada Allah Ta'ala. Benda yang kita tak tahu, serah pada ilmu Allah Ta'ala. Yang mutasyabihat ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tidak mengetahui tentang makna tujuannya malaikat Allah saja, serah pada Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya, yang mutamakin ilmunya, yang nyata ilmunya betul, ilmu dia betul, ilmu yang sebenar, tahu sungguh. Hak tahu dia kata tahu, hak tak tahu kata tak tahu. Kalau hak tak tahu kata tahu juga, itu mengacar, itu salah. Hak yang tahu kita tahu, yang tak tahu serah pada Allah Ta'ala. Kullu min 'indi rabbina, semua dari Tuhan kami. Yang muhkam, yang kita tahu makna dia jelas, nyata, daripada Tuhan. Yang kita tak tahu makna yang ada dalam Quran, daripada Tuhan juga. Wa ma yadhakkaru ila ulul albab, dan tidaklah mengambil pengajaran daripada Quran itu melainkan orang yang mempunyai akal fikiran yang betul. Orang fikir yang betul saja terima Quran. Kalau orang tolak Quran, fikiran dia tak betul. Fikiran dia terlajuk, terjerumus ke dalam kesalahan. Berdoa dengan doa yang diajar oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami, jangan sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri petunjuk hidayah pada kami. Setelah engkau beri hidayah pada kami, wahai Tuhan kami, tetapkan iman kami. Jangan selewengkan kami, jangan kami ikut syaitan, terpengaruh dengan orang, berfikir bodoh, jangan. Tetapkan iman kami setelah kau beri hidayah pada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami rahmatmu. Rahmat yang paling besar ialah agama Islam yang kita anut. Seluruh kehidupan kita baik mengikut Islam. Rahmat yang paling besar sekali, berpanjangan daripada dunia sampai akhirat, di samping rahmat hidup atas dunia, rezeki yang baik, yang halal. Innaka antal wahhab, engkaulah Tuhan yang maha melimpah ruah kurnia yang tak terhingga pada hamba-Nya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fih, wahai Tuhan kami, engkaulah menghimpunkan manusia, engkau yang menghimpunkan manusia
engkau yang mengumpulkan manusia pada suatu hari yang tidak ragu berlakunya, iaitu hari kiamat. Hari dihisapkan amalan. Kami percaya, himpunkan kami pada hari itu dengan rahmat-Mu. Hari kiamat mesti berlaku. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak mungkin janji sekali. Allah Ta'ala berjanji mereka beriman, amal soleh masuk syurga. Orang yang kafir, jahat masuk neraka. Itu janji yang betul. Mesti berlaku janji itu. Kita kena beriman dan percaya semuanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. Maksudnya, sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pinak mereka tidak sekali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab seksa Allah. Sedikit jua pun. Dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyeksakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah Allah amat berat azab seksanya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan di bau beramai-ramai pada hari kiamat ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah. Dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka, golongan yang kafir itu, melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata yang biasa. Dua kali ramainya berbanding dengan jumlah mereka sendiri. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran yang celik mata hatinya. Apabila orang Islam mendapat kemenangan dalam peperangan Badar, kemenangan yang menakjubkan, walaupun jumlah musuh sekali ganda, 3 kali ganda lebih besar. Orang Islam 313 orang, orang kafir 1000. Yang kafir lengkap bersenjata untuk berperang. Yang Islam tak lengkap bersenjata. Tiba-tiba Allah memberi kemenangan kepada orang Islam. Lalu dikatakan kepada orang Yahudi Madinah, tunggu bila lagi masuklah Islam. Allah telah membuktikan kebenaran Nabi yang diutuskan oleh Allah yang kamu baca dalam kitab-kitab kamu. Masuk Islam lah. Tuhan beri kemenangan. Lalu puak Yahudi berkata, Muhammad dengan tentera tak berjumpa dengan lawan. Berjumpa orang tak erti perang. Dia kata. Tak ada perang. Kalau berlawan dengan kami, baru dia tahu. Cakap besar. Memperkecilkan kemenangan orang Islam.
Allah menurunkan ayat-ayat ini. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah syai'ah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak membuat faedah pada mereka oleh harta-harta dan anak-anak pinak mereka sedikit pun. Walaupun ramah, tak ada apa. Semua harta yang banyak, pengikut yang ramai, penyokong yang banyak, anak yang banyak, keluarga yang banyak, wa ulaika hum waqudun nar, mereka semua adalah umpan api neraka, Tuhan kata. Kalau sekiranya tak dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah, gunakan harta kita, anak pinak kita untuk agama Allah, bukan untuk suka-suka saja. Kalau bangga-bangga lawan Islam, pengikut yang ramai, harta yang banyak untuk lawan Islam, tak ada faedah, Tuhan kata. Semua tu jadi umpan api neraka mereka. Jadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat kelak. Tak ada guna sikit pun. Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim, sebagaimana kebiasaan pengikut-pengikut Fir'aun dan mereka yang sebelum mereka. Fir'aun yang mempunyai 1 juta bala tentera untuk menyerang Nabi Musa dan Bani Israel. Kekayaan yang melimpah ruah, kepunyaan Fir'aun, berbangga diri dia jadi Tuhan, boleh beri rezeki kepada rakyat. Pada ikut aku boleh, saya ikut aku tak boleh. Bangganya dia. Boleh tangkap, boleh seksa Bani Israel ikut kehendak dia. Mereka menerima nasib. Walladzina min qablihim, dan sebelum mereka, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Nabi Hud, yang besar macam gergasi, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang hebat dengan batu-batu yang pejal, dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Saleh yang memahat bukit jadikan rumah, bukan batu bata, pahat bukit terus, bukit terus, batu yang pejal jadi rumah. Kaum Syuaib yang kaya mewah dengan perniagaan menipu orang, mengumpulkan kekayaan, menipu orang, merampok dan sebagainya. Kazzabu bi ayatina, mereka semua membohongi ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, membohongi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Yang Fir'aun utuskan Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka bohongi rasul-rasul itu. Mereka tolak kitab-kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah. Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, lalu Allah binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka, dengan sebab kufur dan maksiat itu. Dengan sebab mereka kufur, maksiat, dengan harta yang banyak itu, pengikut yang banyak itu, diseksa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat dahsyat balasannya. Balasan Allah itu sangat dahsyat. Bukan ditolak, dahsyat pula balasan itu. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang kafir, orang Yahudi itu, wahai Muhammad, dan orang-orang kafir yang sepertinya, satughlabuna, kamu akan dikalahkan. Akan tiba masa kamu akan dikalahkan. Wa tusyaruna ila jahannam, akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Tunggulah, percayalah, akan tiba masa kamu dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal yang paling celaka sekali adalah neraka lah. Tak ada nikmat langsung, neraka penuh dengan seksa. Faqad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqatha, sesungguhnya menjadi iktibar pada kamu satu tanda kekuasaan Allah. Wahai orang-orang Yahudi, ambillah pengajaran, ambillah iktibar dari pengajaran ini.
dalam dua pasukan yang bertemu di medan perang pada hari Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu puak yang berperang pada jalan Allah, menegakkan agamanya, meninggikan agamanya, memenangkan agamanya. Wa ukhra kafiratun, dan yang satu lagi kafir, menentang agama, melawan agama, iaitu orang kafir Quraisy. Yarunahum mislaihim ra'yal ain, mereka melihat pasukan yang kafir itu kali ganda besarnya. Kamu tengok mata kamu berkali ganda besarnya. Besar dengan jumlahnya, kelengkapannya, persediaannya sangat besar. Dengan tentera berkuda, dengan baju rantai, baju besi, topi besi. Yang belah Islam ni pula kuda 2 ekor aja. Senjata tak cukup, dengan kayu pun ada juga. Pakai baju pula, baju bukan uniform. Dalam keadaan miskin. Kamu tengok dengan mata. Wallahu yu'idu binasrihi man yasha. Allah Ta'ala menolong dengan pertolongannya sesiapa yang dikehendaki. Disebut dalam hadis, khairus sahabati arba'ah wa khairul rayati arba'umiyah wa khairul juyushi arba'atu alaf lan yughlaba min athnai asyara min qillah. Sebaik-baik berkawan 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik kita berkawan berjalan 4 orang. Masa tu tak ada kereta lagi, sekarang ni ada kereta. 4 orang dah molek lah. Ada teman bercakap. Oleh 3 orang bercakap dengan ni, tinggal ni. 4 orang sudah molek. Sebaik-baik kita berkawan 4 orang. Sebaik-baik pasukan 400, kata Nabi. Sebaik-baik tentera 4,000. Orang Islam tak boleh dikalah kalau jumlah dia 12,000. Melainkan dengan sebab ada kesilapan. Kerana Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad dalam sejarah Islamnya, lawan tentera yang ratus-ratus ribu boleh menang. Dengan strategi yang baik, penyusunan yang baik, iman yang kuat. Dengan 12,000 orang Islam tak boleh dikalahkan. Sekarang ni orang Islam berapa juta? Lemah. Ada silap lah tu. Ada kelemahan lah tu. Tak cukup. Ada adabnya, tak cukup persediaannya. Tuhan kata, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Tuhan suruh kita bersedia dengan kekuatan. Jangan jada. Bersedia ni ialah dengan alat-alat senjata. Dan dengan ilmu peperangan. Ilmu mempertahankan diri, taktik peperangan, bersedia. Dengan ilmu, dengan alat-alatnya, sekadar kemampuan kamu. Kemudian hati yang ikhlas. Bila cukup perkara ni, orang Islam tak boleh dikalahkan. Kalau kalah juga, ada sebab maksiat. Sebab maksiat, sebab dosa, sebab iman tak kuat. Kalau orang Islam jumlah 12,000, tak boleh dikalahkan walaupun ratus ribu. Ini dalam sejarah. Bukan sahaja zaman Nabi, termasuk zaman Umayyah, Tariq bin Ziyad, tawan Spanyol. Berlawan tentera lipat kali ganda. Turki Osmaniyah perang dengan Rusia. 10,000 lawan ratus ribu, kalah Rusia dalam satu peperangan. Adalah sejarahnya begitu. Kalau orang Islam, persediaan dia, sekadar kemampuan dia, ilmu, sekadar kemampuan dia, lepas tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Boleh menang. Wallahu ya'idu bil-matri man yasha. Allah Ta'ala menolong dengan pertolongannya sesiapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi pengajaran liulil absar, bagi mereka yang punya akal fikiran yang sempurna, akal fikiran yang betul, yang percaya kepada kekuasaan Allah, menggunakan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Percaya akan berlaku syukur. Orang kafir dia tak percaya benda banyak ni. Kita orang Islam kena percaya. Wallahu a'lam.